Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama Ustazah Kamariah binti Yusuf daripada Akademi Pengajian Islam Kontemporari. InsyaAllah sepanjang satu semester ini, pelajar-pelajar semua akan bersama-sama dengan Ustazah dalam kursus CTU 554 Penghayatan Etika dan Peradaban 2. Terima kasih kerana sudi ataupun kerana datang ke kelas kita pada hari ini sebagai kelas kita yang kedua selepas daripada kelas kita yang pertama pada minggu yang lepas. Kuliah kita pada hari ini akan membincangkan tajuk pertama dalam kursus CTU 554 ini, iaitu pengenalan penghayatan etika dan peradaban dalam acuan Malaysia. Ustazah harap semua kita akhirnya nanti akan dapat melihat apakah pengenalan kepada kursus ini. Mudah-mudahan dia akan memberi manfaat kepada kita dalam usaha kita untuk membentuk diri kita menjadi manusia yang memiliki dan menghayati etika dan peradaban juga sebagai warga negara yang baik untuk negara kita Malaysia yang kita cintai. Sekali lagi Ustazah ucapkan ribuan terima kasih. Kuliah kita hari ini akan membincangkan topik pertama bagi kursus penghayatan etika dan peradaban 2, iaitu pengenalan penghayatan etika dan peradaban dalam acuan Malaysia. Semoga kita semua dapat mendengar, melihat, berfikir, berbincang dan seterusnya menghayati etika dan peradaban dalam acuan negara kita sendiri. Marilah kita sama-sama membaca dan menghayati sinopsis bagi tajuk yang pertama ini. Etika dan peradaban adalah penting dalam sesebuah masyarakat, namun tahap penghayatannya sangat berbeza dan banyak dipengaruhi oleh perkembangan sejarah, struktur sosial dan biografi masyarakat berkenaan. Penghayatan etika dan peradaban di Malaysia boleh dihuraikan dan difahami mengikut acuan Malaysia berdasarkan kepada susul masa evolusi sejarah negara kita, iaitu pra-kolonial, kolonial dan pasca-kolonial. Sifat dan kefahaman mengenai etika berciri kemoden mula diperkenalkan dan dilaksanakan semasa era kolonial Eropah. Sebelumnya, pada era pra-kolonial dalam wilayah alam Melayu, konsep adab dan adat merupakan sebahagian daripada bentuk etika ketika itu. Ianya telah wujud mendukung sistem nilai pemerintahan, masyarakat tradisional serta peradaban. Gabungan kedua-dua bentuk etika tradisional dan moden tersebut telah tergarap dalam era pasca-kolonial yang pula tersulam dalam acuan Malaysia. Penekanan kepada penghayatan mengundang kita untuk mengupas secara terfokus terhadap idea, proses dan praktis etika dan peradaban dalam masyarakat Malaysia dulu dan sekarang. Inilah kekuatan kursus penghayatan etika dan peradaban 2 CTU 554 yang kita akan sama-sama jalani sepanjang satu semester. Mari kita lihat sinopsis ini dalam bentuk yang lain, di mana insya-Allah dia akan boleh membantu kita untuk lebih memahami topik ini. Kita tahu bahawa etika dan peradaban penting dalam sesebuah masyarakat. Namun, tahap penghayatannya berbeza-beza antara kita kerana kita telah dipengaruhi oleh perkembangan sejarah, struktur sosial dan biografi kita. Penghayatan etika dan peradaban di Malaysia boleh dihuraikan dan difahami mengikut acuan Malaysia berdasarkan susul masa evolusi sejarah negara kita, iaitu zaman pra-kolonial, kolonial dan juga pasca-kolonial ataupun moden yang kita ada pada hari ini. Sifat dan kefahaman mengenai etika bercirikan moden diperkenalkan dan dilaksanakan semasa era kolonial Eropah ke seluruh dunia, termasuklah ke negara kita. Sebelumnya, pada era pra-kolonial dalam wilayah alam Melayu, konsep adab dan adat merupakan sebahagian daripada bentuk etika ketika itu.
Ia telah wujud mendukung sistem nilai pemerintahan, masyarakat tradisional serta peradaban. Gabungan daripada kedua-dua bentuk etika tradisional dan moden tersebut telah tergarap dalam era pasca kolonial yang pula tersulam dalam acuan Malaysia. Penekanan kepada penghayatan mengundang kita untuk mengupas secara lebih fokus terhadap idea, proses dan praktis etika dan peradaban dalam masyarakat Malaysia dulu dan sekarang. Dalam topik ini, kita meletakkan objektif membina kerangka pemikiran dan analisis penghayatan etika dan peradaban. Sebagai satu objektif dalam usaha untuk kita lebih lagi memahami, menganalisa penghayatan etika dan peradaban. Hasil pembelajaran daripada topik yang pertama ini adalah menjelaskan kerangka pemikiran penghayatan etika dan peradaban. Yang kedua, menganalisis etika dan peradaban dari sudut individu, keluarga, masyarakat dan juga negara. Berikut adalah kandungan topik pertama kita. Yang pertama, pengenalan etika dan peradaban. Yang kedua, susur masa etika dan peradaban berdasarkan pra-kolonial, kolonial dan pasca-kolonial. Yang ketiga, kerangka menganalisis etika dan peradaban acuan Malaysia melalui sejarah, struktur sosial dan biografi. Yang keempat, penghayatan etika dan peradaban mengikut peringkat individu, keluarga, komuniti dan masyarakat, sama ada lokal ataupun global. Dan yang kelima, penghayatan etika dan peradaban mengikut konteks masyarakat, negara dan juga pasaran. Yang pertama ialah pengenalan etika dan peradaban. Kenapa etika dan peradaban sangat penting kepada diri kita? Sebagai seorang manusia, kita lahir, membesar dan mengalami kehidupan melalui pembelajaran tidak formal dan juga formal. Manusia dijadikan Tuhan dengan keupayaan belajar dengan berbagai cara, mendengar, melihat, berfikir dan akhirnya dizahirkan dalam tingkah laku bagi menjalani kehidupan setiap hari dari mula kita lahir sehinggalah kita meninggal dunia. Menguasai etika dan menghayati peradaban bermakna kita perlu belajar, mendengar, melihat, berfikir dan bertingkah laku sebagai seorang manusia yang baik, yang mempunyai etika dan akhlak yang terpuji. Justru menghayati etika dan peradaban dalam negara kita ini dapat menjadikan kita kenal asal-usul, adat istiadat dan adat resam kita dan juga berbagai etnik yang wujud di negara kita yang telah pun kita warisi dari generasi terdahulu. Kita menghayati etika dan peradaban yang kita sulan dan adaptasi daripada alam Melayu dan juga zaman kolonial yang dilalui oleh negara kita. Semuanya supaya kita dapat memiliki kepribadian yang tinggi, saling menghormati, dapat hidup dalam keadaan harmoni dan akhirnya dapat membina negara bangsa yang hebat sebagai satu bentuk peradaban yang tinggi. Seterusnya kita akan melihat beberapa konsep yang mungkin kita pernah dengar, iaitu adab, adat istiadat, adat resam, etika, etos dan juga etiket. Biasanya kita akan membuat carian istilah dalam kamus jika kita ingin melihat maknanya dengan tepat. Berbagai kamus atau carian secara online dapat kita lakukan melalui kemudahan internet yang ada pada hari ini. Termasuklah yang popular ialah Kamus Dewan. Adab dari segi bahasa merujuk kepada pekerti, tingkah laku dan bahasa yang dituturkan dengan tertib dan sopan. Mari kita lihat slide dan contoh karikatur perangai orang kita, di mana kadang-kala kita pun menghadapi perkara ini ketika bersama dengan kita, sesama etnik, kita boleh menjadi seorang yang beradab. Tetapi kadang-kala wujud di kalangan sebahagian kecil daripada kalangan kita yang agak kasar dan tidak lagi beradab
apabila berhadapan dengan selain daripada etnik kita atau orang yang kita pandang lebih rendah daripada kita. Hal ini tidak sewajarnya berlaku kerana sepatutnya adab ini kita laksanakan di mana sahaja kita berada, di situasi mana dan di masa mana adab itu tetap kita pertahankan sebagai seorang yang mempunyai peradaban yang tinggi. Adat resam. Adat resam pula ialah adat, tertib dan tata cara yang menjadi kebiasaan suatu etnik dalam negara kita. Di negara kita terdapat pelbagai etnik, etnik Melayu, Cina, India, Sing, Siam, Bumiputera, Sabah dan Sarawak, masyarakat orang asal, dan setiap etnik ini mempunyai adat resam masing-masing. Justru kita perlu untuk memahami, menguasai dan menghayati bukan hanya adat resam kita sahaja, tetapi kita perlu juga untuk memahami adat resam etnik yang berada di sekitar kita supaya wujudnya saling faham memahami di antara satu sama lain yang akhirnya menjurus kepada hormat menghormati dan menjaga hubungan antara sesama kita, rakyat Malaysia. Adat istiadat pula ialah bentuk peraturan yang diikuti dengan tertib dan cermat. Biasanya ia diamalkan dalam majlis-majlis rasmi yang melibatkan sesuatu protokol yang tinggi. Di dalamnya terangkum langkah demi langkah yang melambangkan bahawa negara kita ini sebenarnya mempunyai peradaban yang tersendiri yang diwarisi dan perlu dihormati oleh semua pihak. Contohnya Majlis Pertabalan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, yang dapat kita lihat apabila berlakunya pertukaran Yang di-Pertuan Agong, maka Majlis Pertabalan akan diadakan dan disiarkan secara langsung melalui media elektronik di negara kita. Etika. Istilah etika, etos dan etiket sebenarnya masih merujuk kepada konsep yang sama. Dia berkaitan dengan adab, adat istiadat dan adat resam. Cuma istilah ini datang dan dibawa oleh kolonial dan kekal dalam zaman pasca kolonial atau zaman moden ini. Seringkali istilah-istilah ini digunakan dalam konteks organisasi ataupun organisasi. Sebab itulah kita seringkali keliru apakah itu adab, apakah itu etika. Jika kita memahami susul masa kewujudannya, kita akan tahu bahawa ia adalah perkara yang hampir sama. Perkara yang kita alami dalam kehidupan seharian kita, dalam menjadi budaya masyarakat kita ataupun organisasi, dan kita sama sekali tidak dapat mengelakkan diri daripadanya. Konsep etika ini melihat kepada prinsip moral dan nilai yang baik, tercerna dalam diri kita dan terzahir dalam tingkah laku kita tanpa perlu disuruh atau dipaksa. Lihatlah contoh gambar seorang jururawat yang dilatih dengan kod etika kejururawatannya. Sepatutnya hanya bertindak mengikut kod berkenaan semasa dia bertugas. Tetapi disebabkan dia menghayati kod etika pekerjaannya dan nilai-nilai lain yang dipelajarinya dan telah pun sebati dalam dirinya, beliau sanggup membantu sesiapa sahaja yang dalam kesusahan tanpa mengira siapa, bila dan di mana, walaupun di luar daripada tugasannya. Etos pula ialah istilah untuk menunjukkan ciri sesuatu bangsa. Di dalamnya terkandung identiti dan jati diri seseorang. Di Malaysia, konsep etos adalah konsep yang menjelaskan mengenai etos nasional bangsa Malaysia. Konsep ini telah diungkap secara jelas dalam ucapan Tun Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 1992 untuk menunjukkan ciri-ciri bangsa Malaysia yang bersatu menjelang tahun 2020. Konsep ini berkaitan dengan keterikatan emosi kolektif nasional dengan sejarah sosial yang dikongsi, menerima pasak dan pelantar integrasi dalam perlembagaan dan mendukung tadbir urus dan pembangunan yang menjamin kesepaduan
kestabilan dan kesejahteraan hidup rakyat. Keterikatan emosi kolektif nasional ini membina kesetiaan dan kecintaan kepada negara hingga lahirlah semangat patriotisme dan nasionalisme yang melangkau batas etnik, agama dan wilayah. Etiket, dia adalah istilah moden seumpama adat istiadat juga. Konsep ini sering digunakan dalam konteks organisasi atau institusi untuk menunjukkan tata cara peraturan berkaitan protokol dan etiket sosial dalam sesuatu majlis. Tajuk yang kedua ialah susumasa etika dan peradaban berdasarkan pra-kolonial, kolonial dan pasca-kolonial. Kita perlu meneliti susur masa bagi melihat bagaimana konsep adat istiadat, adat bersam, etika, etos dan juga etiket ini wujud dalam peradaban kita. Konsep adat istiadat dan adat resam telah ada dalam masyarakat di Tanah Melayu. Tanah Melayu ketika itu bukan hanyalah semenanjung Malaysia, malah dia merangkumi negara-negara yang berada di sekitar negara kita, termasuklah Kepulauan Borneo, Indonesia, Selatan Thai, juga Filipina. Kesemua konsep etika tradisional ini diamalkan dalam kepulauan, wilayah atau habitat alam Melayu. Proses migrasi dalam wilayah alam Melayu menghasilkan adat istiadat dan adat resam bertapak kukuh. Zaman pra-kolonial adalah zaman sebelum negara ini dijajah oleh kolonial Eropah. Sebelum kedatangan penjajah Eropah iaitu pra-kolonial, orang Melayu telah pun mengamalkan adab sopan yang tinggi. Berjalan menundukkan sedikit tubuh badan apabila lalu di hadapan orang lebih tua. Menundukkan sedikit tubuh ketika berjabat tangan dengan orang yang lebih tua adalah antara adab sopan yang telah diamalkan sejak sekian lama. Zaman kolonial di mana banyak negara telah dijajah oleh Eropah, termasuklah di negara kita. Kolonial membawa adat resam mereka yang kita selalu sebut sebagai etika, etos dan juga etiket, yang mana mereka menghayatinya dalam kehidupan dan mereka laksanakannya dalam urusan pemerintahan mereka. Masyarakat kita semasa zaman kolonial mempunyai hubungan langsung dengan pihak kolonial British, telah pun memerhati, menyulang dan mengadaptasi secara tidak langsung dalam kehidupan seharian. Dalam sistem pemerintahan umpamanya, kita melaksanakan sepenuhnya acuan pemerintahan kolonial pada masa tersebut. Cara menghormati, cara berjabat tangan, cara memberi salam dan sebagainya mengikut etika formal kolonial dalam berurusan dengan mereka. Kini zaman pasca kolonial telah mengekalkan kita dengan etika dan peradaban tradisional dan telah pun bercampur dengan kolonial. Variasi ini ditambahkan bukan sahaja hasil tinggalan kolonial, tetapi dikembang luas dengan arus globalisasi teknologi ICT. Adat, etika, etos dan etiket kita telah pun bercampur baur sehingga mengubah identiti dan jati diri kita dalam keadaan, suasana, tindakan dan tingkah laku yang berbeza. Oleh kerana itulah, kita sebagai generasi yang hidup dalam era globalisasi perlu menghayati makna etika dan peradaban yang telah pun diacuankan dalam negara kita sejak sekian lama. Mempelajari, menguasai, menghayatinya supaya kita akan tetap mempunyai identiti dan jati diri Malaysia walau di mana saja kita berada. Seterusnya ialah kerangka menganalisis etika dan peradaban acuan Malaysia melalui sejarah, struktur sosial dan juga biografi. Sarjana sosiologi bernama C. Wright Mills telah mengemukakan idea beliau untuk memahami masyarakat melalui konsep urbanisasi sosiologikal
iaitu penelitian berdasarkan 3 komponen penting iaitu sejarah, struktur sosial dan juga biografi. Mari kita lihat bagaimana alat analisis ini digunakan dalam konteks menghayati etika dan peradaban acuan Malaysia. Dalam konteks ilmu sosiologi, sejarah ialah himpunan peristiwa dan pengalaman lalu yang saling berkait melibatkan individu, keluarga dan komuniti dalam sesuatu masyarakat. Meneliti sejarah ialah dengan melihat kembali asal-usul kita di negara ini. Adakah kita penduduk asal ataupun kita sebahagian daripada proses migrasi dalam wilayah alam Melayu atau migrasi dari peradaban Cina, India, Arab, Eropah dan sebagainya. Bagaimanakah negara ini dibentuk menjadi sebuah negara yang bernama Malaysia. Struktur sosial dari segi bahasa ialah sistem sosial. Manakala dari segi sosiologi adalah hubungan yang dibina dan terjalin dalam sebuah masyarakat yang berfungsi untuk menggerakkan dinamika masyarakat. Kita tentulah mempunyai tahap penghayatan berbeza-beza mengenai etika dan peradaban di Malaysia berdasarkan struktur sosial kita. Struktur sosial ini melibatkan komuniti dan sistem sekeliling, sama ada secara formal ataupun tidak. Di mana kita tinggal, kita dibesarkan, kita bersekolah dan kita bekerja. Memahami lapisan-lapisan struktur sosial, kita akan membolehkan kita menghayati etika dan peradaban kita yang telah terbina dan sedang berlangsung dalam negara kita. Biografi dari segi bahasa ialah riwayat atau kisah hidup seseorang. Dari segi sosiologi, biografi adalah fenomena struktur sosial dan proses sejarah yang mencorakkan pengalaman individu, keluarga, komuniti dalam masyarakat dan sebaliknya. Boleh pula mencorakkan struktur sosial dan proses sejarah. Memahami bagaimana biografi terbentuk oleh sejarah dan sistem sosial di negara kita akan membolehkan kita mengenali siapakah sebenarnya diri kita sekarang serta biografi orang yang penting bagi negara kita. Menghayati biografi diri kita sejak kita lahir sehinggalah sekarang, bagaimana kita menjalani kehidupan, bagaimana kita membentuk hasil daripada sejarah diri kita dan struktur sosial yang membentuk diri kita pada hari ini. Etika dan peradaban Malaysia terbina di atas etika dan peradaban biografi rakyat negara ini yang teracu sejak sekian lama. Anda boleh meneliti dan membincangkan mengenai bapa kemerdekaan Malaysia iaitu Tunku Abdul Rahman. Seterusnya ialah penghayatan etika dan peradaban mengikut individu, keluarga, komuniti dan masyarakat sama ada di peringkat lokal ataupun global. Individu, keluarga dan komuniti adalah struktur sosial asas kepada sesebuah masyarakat. Kita boleh meneliti etika yang telah terbina dalam diri kita. Etika dalam keluarga kita, dalam komuniti kita, sama ada tempat kita belajar, tempat kita tinggal ataupun tempat pekerjaan kita. Apakah etika yang baik? Apakah etika yang tidak baik? Individu, keluarga dan komuniti yang beretika sudah pasti mewarnai peradaban Malaysia yang baik. Etika yang tidak baik perlu ditolak oleh masyarakat kerana dia akan memusnahkan peradaban kita dalam jangka masa panjang. Penghayatan etika dan peradaban mengikut konteks Malaysia, masyarakat, negara dan juga pasaran. Biografi negara kita akhirnya akan dilihat berdasarkan faktor masyarakat, negara dan pasaran. Biografi masyarakat yang beretika dan mempunyai peradaban yang baik akan membentuk dan meletakkan negara dalam kedudukan yang baik serta dihormati. Sesebuah negara akan dikatakan sebuah negara yang baik, berperadaban tinggi adalah kerana keadaan masyarakatnya mempunyai peradaban yang tinggi yang mencorak pemerintahan dan kehidupan yang hebat sekarang dan juga masa depan. Biografi negara yang baik akan membolehkan hal perekonomian melibatkan pasaran berkembang pesat. Hal ini boleh diteliti, difikir dan dibincangkan secara bersama. Sesebuah negara yang harmoni dari segi politiknya pasti akan mampu menarik
banyak pelabur untuk datang ke negara kita, dan di masa yang sama ekonomi kita akan menjadi bertambah baik. Okey, jadi itu adalah kandungan kursus kita untuk topik yang pertama. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di dalam pertemuan akan datang untuk masuk ke topik yang seterusnya. Apa-apa yang baik itu daripada Allah, yang tak baik daripada kelemahan dan kekurangan saya sendiri. Saya mohon keampunan Allah dan kemaafan daripada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.